Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam IPG peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam pintar KDRI. Jadi bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada hari ini. Pada pagi ini kita akan membincangkan tentang penghayatan akidah dan ibadat solat berpandukan sunnah Rasulullah SAW dalam membentuk jati diri sebagai seorang Muslim. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini, iaitu Nur Afiqah Natasha binti Saiful Bahrin selaku panel pertama, Muhammad Izrin Fahmi bin Ismail selaku panel kedua, dan Nurul Suraya binti Yusuf selaku panel ketiga. Baik, bagi pandangan Saudari Natasha, boleh jelaskan dengan lebih terperinci apa itu akidah dan intibati penghayatan akidah berdasarkan sunnah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Muhammad Ikhwan Azizi. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini saya akan menjawab dan mengupas berkenaan definisi mengikut sunnah akidah mengikut sunnah Rasulullah dalam membina jati diri sebagai seorang hamba Allah yang mutlak. Baiklah, saya akan menerangkan tentang definisi akidah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ajaran Islam kepada Nabi Muhammad SAW untuk membendung manusia daripada tergolong dalam kekufuran dan kesesatan yang kian melanda generasi kita pada hari ini. Perkataan akidah berasal dari bahasa Arab, iaitu aqada, yang membawa maksud ikat, atau dari segi bahasa, akidah merupakan ikatan atau simpulan. Lazimnya Al-Quran telah menyebut perkataan akidah tetapi dalam bahasa Arab, iaitu aqada, dalam 7 surah yang berbeza. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sesebuah ikatan dalam konteks agama Islam bagi membentuk kepercayaan yang kuat terhadap agama Islam. Manakala dari sudut istilah akidah ditaarifkan sebagai keyakinan yang teguh terhadap rukun iman dan perkara-perkara gaib. Dengan kata lain, akidah dan prinsip keimanan adalah selai bagi menyeru manusia beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Mana kata di sini, akidah yang terpelihara diwujudkan dengan rasa percaya dengan setiap perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Dalam konteks ini juga, kepercayaan terbentuk apabila kita meyakini dan tidak memiliki sebarang unsur keraguan dalam hati. Firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dalam dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala tempat berharap, memohon segala hajat, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri akidah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekaliannya, akidah yang sempurna merupakan kunci bagi menjamin amal ibadat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga diibarat sebagai ikatan untuk mengelakkan dari runtuhnya agama seseorang Muslim. Akidah Rasulullah menekankan kepercayaan mengenai asas keimanan dalam Islam bagi membina jati diri, iaitu akidah yang benar. Akidah yang benar merujuk kepada perbuatan yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Umum mengetahui bahawa akidah yang benar merujuk kepada kepercayaan yang benar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai seorang Muslim yang sejati, manusia sewajarnya mengamalkan prinsip akidah yang benar dalam kehidupan. Antara prinsip akidah yang dituntut oleh Rasulullah ialah mentauhidkan Allah, khususnya dalam aspek tauhid rububiyah, iaitu mengakui Allah sebagai pencipta sekalian makhluknya. Secara asasnya, tauhid melibatkan diri kita sendiri dalam meyakini bahawa tiada yang lebih berkuasa dari Allah, dan dialah yang menentukan kematian dan menurunkan rezeki kepada makhluk yang sekalian lainnya. Prinsip tauhid yang diajar oleh Rasulullah SAW melalui doa yang berpanjangan dan tidak putus harapan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88 yang bermaksud,
sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Segala putusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Baiklah, hadirin hadirat rahmati Allah sekaliannya. Seterusnya, akidah yang benar apabila seseorang mengaplikasikan asas akidah ahli as-sunnah wal jamaah yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah SAW menerusi para sahabat, tabi'in dan tabi'in dalam prinsip akidah, iaitu antaranya percaya kepada Allah SWT dalam apa jua perkara. Sebagai contoh, dalam sunnah Rasulullah SAW yang memberi contoh agar manusia berpegang pada ajaran Islam dan menolak sebarang unsur syirik dalam kehidupan. Adapun dalam hal ini, Allah merupakan sebaik-baik pertolongan dan tempat manusia bergantung harap. Dalam konteks ini juga, Islam memberi penekanan terhadap ibadah dalam kehidupan seharian. Contohnya, perbuatan seperti solat, berdoa dan berzikir sebagai tanda kita memuji kebesaran Allah dan membina akidah yang mantap. Baiklah, yang selanjutnya adalah memberi kepercayaan tentang perkara-perkara gaib. Akidah seorang Muslim berkait rapat dengan kepercayaan kepada setiap perkara gaib yang dituntut dalam akidah oleh Rasulullah SAW, khususnya malaikat sebagai pengutus dalam setiap perkara. Setiap umat manusia mesti meyakini bahawa kewujudan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya ini sebagai tanda keimanan dalam diri. Rasa percaya dalam sirah Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang diteladani membentuk rasa ketakwaan diri setiap individu. Lazimnya, peristiwa Isra dan Mi'raj berkisarkan tentang perjalanan Nabi Muhammad bagi menerima wahyu yang berharga, iaitu fardu salat 5 waktu, di mana baginda diangkat sehingga ke langit yang ketujuh. Setiap perjalanan Rasulullah SAW dibimbing oleh malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah. Kewujudan rasa percaya dengan menzahirkan kepribadian yang mulia dan mampu membentuk jati diri sebagai seorang Muslim. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 59 yang bermaksud, dan pada sisi Allah jualah anak kucing perbendaharaan segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja. Di samping itu adalah menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian. Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi panduan dan pegangan akidah Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat Islam sekaliannya. Setiap apa yang terkandung dalam Al-Quran diamalkan oleh baginda dan menjadi contoh teladan yang utama untuk meningkatkan iman dalam diri. Dalam Al-Quran telah digariskan tentang kehidupan manusia yang berlandaskan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sentiasa mengingatkan umatnya agar terus menghayati Al-Quran dalam prinsip kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Kupasan hadis di atas menjelaskan bahawa Al-Quran perlu dipelajari dan diselami kerana ia adalah sunnah para salaf yang diamalkan oleh para sahabat apabila mereka mengambil atau mempelajari terus daripada Nabi SAW. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mengutuskan para sahabat ke beberapa buah tempat untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ini juga diamalkan oleh generasi selepas daripada sahabat tabi'in dan selepas daripada mereka. Secara terang-terangnya, kita lihat di sini bahawa Al-Quran lah yang menjadi pedoman kepada Muslim sejati sejak lalu. Oleh itu, kita dituntut untuk sentiasa mempelajari dan mengajarkannya bagi sesiapa yang mampu, kerana Nabi Muhammad menyifatkan golongan yang beramal dengan Al-Quran sebagai golongan sebaik-baik manusia. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada kesan apabila kita menghayati akidah-akidah yang benar. Hadirin dirahmati Allah sekaliannya, akidah merupakan elemen yang sangat penting bagi membendung daripada terbatalnya iman kita sebagai seorang Muslim sejati. Jika kita telusuri dunia kita pada hari ini, kes jenayah kian berleluasa dalam generasi kita, termasuk perzinaan, penglibaran dada dan keganasan yang kerap berlaku. Perkara ini sungguh membimbangkan kerana sikap ini berkait rapat dengan keruntuhan akidah kita. Siapa yang kita nak salahkan dalam situasi ini? Tidak ada, tanya iman diri masing-masing. Akidah merupakan benteng pertahanan bagi memastikan laluan hidup seseorang berada pada jalan yang lurus. Dengan adanya akidah yang kokoh dalam diri, kita dapat membentuk hidup yang bermatlamat
agar Muslim yang berjaya dalam urusan mereka di dunia bahkan di akhirat. Kejayaan tersebut juga akan terus dikecapi di akhirat kelak. Akidah Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh ikutan. Di sini dapat saya tekankan bahawa penghayatan akidah adalah sangat penting dalam Islam kerana ia membentuk asas kepercayaan seorang Muslim, menentukan cara hidup dan pandangannya terhadap dunia. Dengan meyakini keenam prinsip ini, seorang Muslim akan mengakui keesaan Allah dan memahami peranan dan tugas malaikat, serta menghargai kebenaran kitab-kitab suci dan pesan yang dibawa oleh para rasul, serta menerima adanya kehidupan setelah mati dan percaya kepada takdir. Ini bukan sahaja mengukuhkan hubungan antara individu dengan penciptanya, tetapi juga membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harian dengan nilai-nilai moral yang tinggi, mempersiapkan jiwa untuk menghadapi cabaran dengan sabar dan tabah, serta menunjukkan perbuatan yang baik dan tanggungjawab sosial. Semoga Allah kurniakan keteguhan iman dan kecintaan dalam melaksanakan kehidupan yang bersyariat. Di sini dapat saya tekankan sekali lagi bahawa akidah merupakan prinsip yang paling penting bagi seorang Muslim. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Saudari Rasha atas perkongsian yang sangat bermanfaat seperti satu. Baik, kita pergi ke panel seterusnya. Baik, Izrin, apakah yang dimaksudkan dengan solat dan pensyariatan solat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini iaitu Muhammad Irfan Azizi kerana telah menjemput kami untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Baiklah, saya akan menerangkan berkaitan soalan yang ditanya sebentar tadi iaitu apakah yang dimaksudkan dengan solat dan persyariatan solat. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan solat? Dari sudut bahasa Arab, pengertian solat bermaksud doa, iaitu doa ke arah kebaikan atau memohon keberkatan, kesucian, penyucian jiwa dan keampunan. Manakala dari sudut istilah syarak, solat ialah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Solat juga ditakrifkan sebagai melahirkan hajat dan keperluan kepada Allah SWT melalui perkataan dan perbuatan atau kedua-duanya sekali. Baiklah. Apa yang dikatakan persyariatan solat? Rasulullah SAW menerima perintah solat secara langsung daripada Allah SWT pada 27 Zulhijjah pada malam Isra' Mi'raj, setahun setengah sebelum hijrah baginda SAW dari Mekah ke Madinah. Menunaikan solat merupakan kewajipan dan fardu ain ke atas semua umat Islam yang mukallaf. Mukallaf membawa maksud orang yang sudah akil balik. Terdapat dalil-dalil berkaitan solat sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang membawa maksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua. Seterusnya Allah SWT memerintahkan supaya tetap teguh dan berada di atas landasan tauhid dan istiqamah dan ikhlas melakukan ketaatannya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang membawa maksud, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadatnya kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Manakala berdasarkan sumber daripada As-Sunnah, terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang solat, kaedah dan juga tata cara pelaksanaannya. Antara sebagaimana hadis keutamaan ibadah solat sebagai salah satu tiang tertegaknya Islam, dalam hadis baginda SAW yang membawa maksud dimindahnya Islam atas 5 perkara. Yang pertama iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Rasulullah SAW menunjukkan kaedah dan tata cara pelaksanaan solat sebagaimana dalam hadis baginda SAW yang membawa maksud, solatlah sebagaimana kamu melihat solat. Seterusnya, antara ciri-ciri orang yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan kejayaan, dengan kenikmatan syurga Firdaus yang kekal selamanya ialah golongan yang sentiasa memelihara solat dalam kehidupannya, mengutamakan serta melaksanakan dengan penuh kekhusyukan. Firman Allah SWT dalam surah Mu'minun ayat 1 dan 2, sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Seperti yang kita tahu,
solat adalah antara amalan yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu Taala di akhirat kelak. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita wajiblah menyempurnakan solat 5 waktu sehari semalam. Baiklah, itu sahaja jawapan daripada saya bagi menjawab persoalan yang ditanyakan oleh moderator kita sebentar tadi. Baik, penjelasan yang begitu jelas. Seterusnya, bolehkah pula saudara Ifrain menerangkan tentang falsafah solat? Baiklah. Falsafah solat merupakan pemahaman yang mendalam tentang makna dan tujuan solat dalam kehidupan seorang Muslim yang melibatkan ketaatan kepada Allah. Ia bukan sekadar ritual fizikal tetapi juga medium untuk membina disiplin, mendapatkan ketenangan jiwa serta memperkukuhkan hubungan dalam komuniti. Dengan melaksanakan solat, individu diajak untuk merenung dan memperbaiki diri serta mendalami hubungan dengan Pencipta. Menjadikan solat sebagai cara untuk mencapai keseimbangan hidup dan meningkatkan kesedaran diri. Baiklah, falsafah solat terbahagi kepada 4, iaitu ketenangan, syukur, pengabdian dan keharmonian. Baik, saya akan terangkan satu persatu tentang falsafah solat. Iaitu yang pertama, ketenangan. Solat merupakan saat yang paling hampir seorang hamba dengan Penciptanya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Tuhannya adalah di dalam keadaan dia sedang bersujud. Maka banyakkanlah doa ketika itu. Waktu yang kemuncak yang dapat menimbulkan rasa ketenangan dalam ibadah solat apabila seseorang yang mendirikan solat berada di hadapan Tuhan sekalian alam, bermunajat kepada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, iaitu orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenteramlah hati manusia. Di dalam solat, seorang hamba Allah Subhanahu Taala dalam setiap posisi dan pergerakan, sama ada waktu berdiri, rukuk, sujud maupun ketika duduk, lafazkanlah doa kepada Allah Subhanahu Taala yang Maha Berkuasa memperkenankan segala doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Ghafir ayat 60 yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Alangkah tenangnya jiwa seseorang hamba apabila permohonannya mendapat jaminan untuk diperkenankan oleh Allah Subhanahu Taala, pemilik segala sesuatu. Baiklah, yang kedua iaitu syukur. Allah Subhanahu Taala mengurniakan nikmat yang tidak terkira kepada hamba-hambanya. Justru bukti syukur seorang hamba sewajibnya menunjukkan dalam bentuk kepatuhan yang tidak berbelah bahagi terhadap segala bentuk perintah dan larangannya. Itulah tanda syukur seorang hamba yang membezakan dengan golongan yang menzalimi dirinya dengan mengkufuri dirinya dengan segala nikmat kurnianya. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Ibrahim ayat 34. Dan ia telah memberi kepada kamu sebahagian daripada tiap-tiap apa jua yang kamu hajati. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu Taala, nescaya lemahlah kamu dalam menentukan bilangannya. Sesungguhnya manusia yang ingkar sangat suka mendapatkan sesuatu pada bukan tempatnya, lagi sangat tidak menghargai nikmat Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Allah Tuhanku. Walaupun kami tambahin lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Luqman ayat 27, dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi ini menjadi pena dan segala lautan ini menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi untuk sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah Allah yang itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Melalui pelaksanaan ibadah solat, seorang Muslim dapat membuktikan tanda syukur atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Taala. Sepanjang usia kehidupannya, rasa syukur sentiasa subur sehingga Allah menambahkan nikmat yang tidak terkira kepada dirinya. Baiklah, yang ketiga iaitu pengabdian. Solat merupakan tiang dalam binaan agama, tanda pengikat keyakinan dan puncak segala pengabdian yang memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengakuan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewajibnya diiringi dengan pembuktian amalan solat.
Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 14 yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Dengan itu, sentiasa terasa lemah dan kerdilnya seorang hamba di hadapan penciptanya. Sentiasa berhajat kepada pertolongan walaupun dari sekecil-kecil perkara dalam semua urusan kehidupannya. Tiada sedikit pun daya dan upaya seorang hamba walau sekadar satu kedipan mata tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang terakhir iaitu keharmonian. Ibadah solat yang sempurna dapat membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia memberi kesan yang sangat mendalam bagi setiap Muslim, bermula dari dalam diri yang kemudiannya diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Setiap pergerakan anggota badan dalam solat yang dilaksanakan menghakis sifat sombong dan riak. Manakala rumah tangga yang dihiasi dengan solat secara berjemaah dapat membentuk keluarga yang harmoni dan sejahtera. Ini kerana anak-anak yang dididik dengan solat pada awal usia akan membentuk jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya menjadi anak yang baik dan taat kepada ibu bapa. Oleh itu, didikan awal daripada ibu bapa sangat penting dalam menjadikan solat sebagai sendi dalam kehidupan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila dia tidak melaksanakan solat, dan hendaklah kamu mengasingkan tempat tidur mereka. Seterusnya, solat yang diamalkan secara berjemaah yang bermula sesama ahli keluarga dan seterusnya di masjid bersama ahli masyarakat turut memberi impak dalam kehidupan Muslim. Ia memupuk hubungan harmoni sesama manusia, berpaksikan ketaatan kepada Yang Maha Esa. Melalui solat secara berjemaah, semua yang berada di dalam saf tanpa dibezakan dengan status, pangkat dan kedudukan. Inilah jalan yang di mana persaudaraan sesama umat Islam dapat dipupuk berlandaskan tolak ansur dan saling menghormati satu sama lain. Baiklah, sekian sahaja dari saya. Maafkan saya jika ada terkasar bahasa, kerana apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Israel kerana sudi menjawab persoalan yang telah ditanya sebentar saja tadi. Baiklah, kita pergi ke panel kita yang terakhir pada hari ini, iaitu saudari Suraya. Baiklah, seperti yang kita tahu, solat adalah penting bagi kehidupan seorang Muslim. Jadi, pertanyaan saya di sini, bolehkah saudari menguraikan dengan lebih mendalam tentang kepentingan solat dalam kehidupan seorang Muslim dan bagaimana solat dapat dilihat daripada pelbagai perspektif kehidupan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudara sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, Islam telah menyebut tentang kepentingan solat di dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Solat ini merupakan ibadah utama yang diterima secara langsung oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa Isra' dan Miraj. Rasulullah bersabda, pokok segala urusan ialah Islam, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiangnya adalah solat, dan kemuncaknya telah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini menjadi ukuran dalam menilai martabat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu manusia berada di alam roh, perjanjian solat telah dibuat, dan kewajipan solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan garis pemisah yang membezakan antara keimanan dan kekufuran seseorang itu. Seterusnya, solat ini menjadi asas pembinaan sasiah ke arah membangun diri. Yang pertama, solat sebagai bukti kehambaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mendirikan solat, seseorang hamba menghadapkan jasad dan roh kepada Tuhannya dan mengadu segala kesusahan dan penderitaan, memohon supaya dibukakan pintu rahmat dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba meyakini bahawa segala ketentuan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menumbuhkan kekuatan jiwa dan melahirkan sifat-sifat mulia seperti berani menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertenang menghadapi
apa jua bahaya dan bencana. Rasulullah SAW bersabda, Islam telah terbina 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah urusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, salat dapat menyucikan jiwa dan harta. Kita meletakkan penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersedia mengakui kesalahan yang dilakukan dan berusaha untuk kembali memperbaiki diri kita ke arah yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu lihat sekiranya di hadapan pintu rumah seseorang kamu ada sebatang sungai yang dapat dia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali? Adakah masih terdapat lagi pada badannya suatu kekotoran? Para sahabat menjawab, tiada. Lalu baginda bersabda, demikianlah perbandingan solat-solat 5 waktu itu, Allah menghapuskan segala dosa-dosa dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 528. Dan solat ini juga merupakan sebahagian daripada nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dirinya sudah bersih dari dosa yang dilakukan itu. Seterusnya, solat ini dapat membina iman dan jiwa kita. Solat bukan sahaja merupakan tuntutan dalam agama, tetapi juga alat utama dalam membina iman yang kuat dan jiwa yang bersih. Seterusnya, solat ini juga dapat mengingatkan diri kita yang Allah itu wujud dan ada. Jadi kesedaran ini memperkukuhkan iman kita, menjadikan kita yakin dengan kekuasaan dan rahmat daripadanya. Seterusnya, solat ini dapat membentuk jiwa yang lebih tawaduk dan menjauhkan diri daripada sifat mazmumah seperti sombong dan sifat bongkak. Jadi seterusnya, pentingnya solat ini adalah dapat mencegah kemungkaran. Solat ini dapat menjadi benteng kepada segala perbuatan keji dan mungkar bagi orang yang mendirikan solat. Solat yang dilakukan dengan penuh keyakinan hati, keredaan perasaan dan kesedaran akal, maka solat itulah yang melahirkan kekuatan sebagai penggerak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seterusnya, kepentingan solat ini dapat membentuk disiplin diri kita. Kita tahu yang solat ni ada 5 waktu, jadi semua solat tu mempunyai masa yang berbeza untuk dilaksanakan oleh kita. Jadi dengan ini kita dapat mendidik diri kita untuk patuh terhadap waktu itu dan sekaligus dapat membentuk disiplin diri. Jadi manusia ni akan selalu sentiasa peka dan berwaspada dengan waktu tersebut dan mendidik kita untuk menghargai masa yang ada. Dan solat ni dapat memelihara kita daripada tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat kerugian di akhirat kelak. Nabi SAW berpesan seperti saudara Izrin katakan sebentar tadi, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tahu di sini ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak untuk mendirikan solat sejak mereka kecil. Seterusnya, solat ini dapat menjamin kejayaan di dunia dan di akhirat. Amalan pertama yang akan diperhitungkan di padang mahsyar kelak adalah ibadah solat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya permulaan awal yang dihisab buat seseorang hamba pada hari kiamat ialah solat fardu. Seterusnya, solat ini merupakan asas kepimpinan yang luhur. Contohnya, dengan solat berjemaah ni, kita dapat gandaan darjat berbanding solat secara bersendirian. Sabda Rasulullah SAW, solat berjemaah lebih baik daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Hadis riwayat Muslim. Dengan solat berjemaah ni, kita dapat memupuk penyatuan dan sikap saling menghormati dalam masyarakat melalui pertemuan, saling kenal mengenali dan bertegur sapa antara satu sama lain. Dan dengan solat berjemaah ni juga dapat menimbulkan ikatan jiwa dan hati dalam menuju kepada satu matlamat, melahirkan masyarakat yang sejahtera dan aman. Seterusnya, solat ni ada daripada pelbagai perspektif
daripada kekotoran dan najis. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah itu baik dan dia menyukai yang baik, Allah itu bersih dan dia menyukai yang bersih. Hadis riwayat Tirmizi. Seterusnya, aspek menyempurnakan wuduk. Contohnya ketika kita berkumur, untuk membersihkan wuduk, apabila dilakukan berulang kali setiap kali berwuduk, akan terhindar daripada penyakit-penyakit seperti penyakit gigi. Jadi seterusnya, solat ini juga dapat melatih diri kita untuk lebih cergas dan aktif. Contohnya waktu subuh, solat memberi kesegaran kerana tubuh badan kita ketika itu perlu digerak cergas setelah lemah dengan sebab minum. Dalam waktu zuhur dan asar, memberikan kerehatan kepada fikiran yang bekerja kuat dalam menguruskan segala aktiviti hidup harian. Dan dalam waktu maghrib dan isyak, solat ini memberi kerehatan badan dan santapan jiwa bagi menutup kehidupan siang yang penuh kesibukan dan menyambut kedatangan malam yang penuh ketenangan dan kedamaian. Kecergasan fizikal juga boleh menjamin kesihatan mental. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, solat ini juga boleh merawat jiwa. Dengan dalam waktu kita solat dan berdoa tu, kita dapat meluahkan perasaan yang tersembunyi kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan seseorang itu tidak berasa sendirian dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, dalam aspek kepimpinan, dapat menambahkan asas akidah yang mantap. Saya mengambil daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah seorang pemimpin yang tidak pernah meninggalkan solat kerana beliau meyakini bahawa kejayaan tentera umat Islam adalah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang pemimpin ni, kita haruslah menunjukkan contoh yang baik kepada orang lain supaya dapat dilaksanakan akhlak tersebut dengan baik. Jadi natijahnya bukan sekadar solat ini bukan sekadar mampu melahirkan jiwa kehambaan, tapi memberikan kesan yang besar dalam kehidupan insan dalam hubungannya sesama manusia. Saya rasa setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Terima kasih kepada saudari Suraya atas perkongsian yang disampaikan sebentar saja tadi. Jawapan yang dikupas oleh semua panel kita sangatlah menarik dan bermanfaat. Semoga kita dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu yang kita dapat pada hari ini, dan semoga apa yang kita dengar tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Oleh itu, saya akhiri forum pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum.